Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Ketua Penerangan UMNO Isyam Jalil hari ini membuat laporan polis terhadap Farhas Wafa Salvador berhubung dakwaan pelaburan hampir Rm40 juta di sebuah syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan. Isyam berkata bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu harus menjelaskan bagaimana dia memperolehi wang sebanyak itu untuk menjadi pemegang saham besar High-Tech Padu Berhad. Pertama, jika dia labur dalam High-Tech Padu, ia adalah satu pertaruhan besar. Jadi, adakah pertaruhan ini berdasarkan maklumat dalaman yang dia ada? Soal Isyam pada sidang media selepas membuat laporan itu di Balai Polis Dangwangi hari ini. Akhbar The Straits Times minggu lalu melaporkan bahawa Farhas muncul sebagai antara pemegang saham besar syarikat penyedia perkhidmatan teknologi High-Tech Padu yang disenarai pendek untuk kontrak sistem imigresen bernilai berbilion ringgit. Laporan itu juga menyatakan bahawa Farhas dan rakan kongsinya telah memperoleh 4.97% kepentingan dalam Theta Edge pesaing High-Tech Padu. Farhas kemudiannya menolak kebimbangan mengenai kapitalisme kroni berikutan pendedahan itu. Mengulas lanjut, Isyam berkata dia akan membuat satu lagi laporan kepada SPRM kerana perkara itu mungkin melibatkan unsur salah guna kuasa. Di samping itu, dia juga telah menulis surat kepada Suruhanjaya Security untuk menyiasat mengenai kemungkinan elemen perdagangan dalaman. Laporan terhadap perkara itu perlu kerana ia melibatkan Rm1 bilion pembiayaan awam, tegas Isyam. Kami juga bimbang jika ada unsur-unsur penggubahan wang haram. Jika ada, polis perlu menyiasat, katanya. Beberapa hari lalu, Isyam memuat naik video di saluran TikTok bertajuk Kroni Anwar beli saham syarikat disenarai pendek kontrak imigresen Rm1 bilion. Video itu mendapat tontonan lebih sejuta sebelum dipadamkan. Farhas telah menghantar surat tuntutan kepada Isyam berhubung video tersebut. Isyam bagaimanapun berkata daripada menghantar surat tuntutan kepadanya, Farhas sepatutnya hanya perlu menjawab soalannya tentang bagaimana dia memperoleh Rm40 juta untuk melabur. Saya tanya dia, orang ramai pun tanya dari mana dia dapat wang. Jawab sahaja. Orang ramai berhak tahu kerana ia adalah kontrak kerajaan yang besar, katanya. Isyam mendakwa walaupun tidak memegang sebarang jawatan, dia masih mempunyai pengaruh besar dalam persada politik tanah air. Berdasarkan pengalamannya semasa menjadi sebahagian daripada kerajaan, Isyam berkata sebarang kontrak kerajaan bernilai lebih Rm50 juta mesti melalui Kementerian Kewangan yang mana Anwar adalah menterinya. Kontrak itu berkaitan dengan imigresen yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ialah Saifuddin Nasution Ismail yang juga daripada PKR. Jadi kita minta jawapan, katanya. Malaysia kini telah menghubungi Farhas dan sedang menunggu jawapannya. Bekas Ketua Penerangan UMNO Isyam Jalil hari ini
membuat laporan polis terhadap Farhash Wafa Salvador berhubung dakwaan pelaburan hampir Rm40 juta di sebuah syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan. Isyam berkata bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu harus menjelaskan bagaimana dia memperolehi wang sebanyak itu untuk menjadi pemegang saham besar High-Tech Padu Berhad. Pertama, jika dia labur dalam High-Tech Padu, ia adalah satu pertaruhan besar. Jadi, adakah pertaruhan ini berdasarkan maklumat dalaman yang dia ada? Soal Isyam pada sidang media selepas membuat laporan itu di Balai Polis Dangwangi hari ini. Akhbar The Straits Times minggu lalu melaporkan bahawa Farhash muncul sebagai antara pemegang saham besar syarikat penyedia perkhidmatan teknologi High-Tech Padu yang disenarai pendek untuk kontrak sistem imigresen bernilai berbilion ringgit. Laporan itu juga menyatakan bahawa Farhash dan rakan kongsinya telah memperoleh 4.97% kepentingan dalam Theta Edge pesaing High-Tech Padu. Farhash kemudiannya menolak kebimbangan mengenai kapitalisme kroni berikutan pendedahan itu. Mengulas lanjut, Isyam berkata dia akan membuat satu lagi laporan kepada SPRM kerana perkara itu mungkin melibatkan unsur salah guna kuasa. Di samping itu, dia juga telah menulis surat kepada Suruhanjaya Security untuk menyiasat mengenai kemungkinan elemen perdagangan dalaman. Laporan terhadap perkara itu perlu kerana ia melibatkan Rm1 bilion pembiayaan awam, tegas Isyam. Kami juga bimbang jika ada unsur-unsur penggubahan wang haram. Jika ada, polis perlu menyiasat, katanya. Beberapa hari lalu, Isyam memuat naik video di saluran TikTok bertajuk Kroni Anwar beli saham syarikat disenarai pendek kontrak imigresen Rm1 bilion. Video itu mendapat tontonan lebih 1 juta sebelum dipadamkan. Farhash telah menghantar surat tuntutan kepada Isyam berhubung video tersebut. Isyam bagaimanapun berkata daripada menghantar surat tuntutan kepadanya, Farhash sepatutnya hanya perlu menjawab soalannya tentang bagaimana dia memperoleh Rm40 juta untuk melabur. Saya tanya dia, orang ramai pun tanya dari mana dia dapat wang. Jawab sahaja. Orang ramai berhak tahu kerana ia adalah kontrak kerajaan yang besar, katanya. Isyam mendakwa walaupun tidak memegang sebarang jawatan, dia masih mempunyai pengaruh besar dalam persada politik tanah air. Berdasarkan pengalamannya semasa menjadi sebahagian daripada kerajaan, Isyam berkata sebarang kontrak kerajaan bernilai lebih Rm50 juta mesti melalui Kementerian Kewangan yang mana Anwar adalah menterinya. Kontrak itu berkaitan dengan imigresen yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ialah Saifuddin Nasution Ismail yang juga daripada PKR. Jadi kita minta jawapan, katanya. Malaysia kini telah menghubungi Farhash dan sedang menunggu jawapannya.